Hai, apa kabar semua? Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Jadi, kalau Anda suka video saya ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya ya. So, dalam video ini kita akan bincangkan topik matematik tingkatan 4, bab 1, praktis kendiri 1.1i. Oke, so sekarang mari kita tengok soalannya. Soalan 1. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, nyatakan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Jadi ini persamaan kuadratiknya. Jadi kalau nak carikan punca-punca persamaan kuadratik sekiranya graf telah diberikan, memang senang sajalah. Yaitu kita hanya perlu mencarikan di manakah graf yang dilukis itu bersilang dengan paksi X. Oke, so ini paksi X yang melintang ini ya. Maka jawapannya ialah di sini dan di sini. Oke, so bahagian sebelah kanan ini, yang ini memang senanglah sebab ini X sama dengan 2. Oke, susah jelas. So ini salah satu puncanya. Yang kiri sini, yang bahagian negatif sini. Ya, ini perlukan sedikit pengiraan. Oke. Kalau kamu pandai kira, memang kamu tahu sudahlah X sama dengan negatif sifar perpuluhan 35. Oke, bagi pelajar yang ada lemah sikit dalam mengirakan nilai-nilai mengikut setiap petak ini, oke, mari kita kira perlahan-lahan bersama-sama. Oke, kamu boleh tengok sini ya. Dari sifar sini sampai ke negatif sifar perpuluhan 5 ini ada 10 petak kan? 10 petak kecil lah. Okey, ini 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Okey. So kalau 10 petak kecil dia mewakili sifar perpuluhan 5 sahaja. Maka kalau 1 petak kecil kita perlu bahagikan sifar perpuluhan 5 ini kepada 10 petak. Menjadikannya sifar perpuluhan sifar 5. Okey. Jadi ini bermaksud setiap petak kecil ini. Okey, ini. Okey. Setiap petak kecil ini hanya bernilai sifar perpuluhan sifar 5 sahaja. So sebab ini ialah bahagian negatif, maka yang ini akan sama dengan negatif sifar perpuluhan sifar 5. Lepas tu ini akan sama dengan negatif sifar perpuluhan 1. Yang ini negatif sifar perpuluhan 15. Yang ini negatif sifar perpuluhan 2. Yang ini negatif sifar perpuluhan 25. Yang ini negatif sifar perpuluhan 3. Dan di sini, itulah kenapa datangnya X sama dengan negatif sifar perpuluhan 35. Dan ini ialah negatif sifar perpuluhan 4. Ini negatif sifar perpuluhan 45. Dan ini negatif sifar perpuluhan 5 lah. Okey. So, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, so ini persamaan kuadratiknya. So, sekarang jawapannya senang saja, iaitu ini punca yang pertama X sama dengan negatif 4. Punca yang kedua ini. Okay, yang ini di antara 4 dengan 6. Nombornya apa? 5. Okey ya. So, yang ini tak perlulah kira macam soalan A tadi. Sebab sangat jelas sudahlah. Ini 5 petak, ini 5 petak. Jadi tengah-tengah tu mestilah 5. Okey. So, ada dua jawapan. X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 5. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan 2. Jadi, bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberi ataupun bukan. So, kalau nak tentukan nilai
sama ada dia merupakan punca, apa yang kita perlu buat hanyalah kita akan masukkan nombor-nombor yang diberi ini ke dalam persamaan. Okey? So, mari kita buat. Soalan 2A. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Yang nilai yang pertama yang diberi ialah 3. So, sekiranya X sama dengan 3 ialah punca kepada persamaan kuadratik ini, maka jika saya masukkan nilai X ke dalam sini dan sini, tanpa merujuk ke belakang ini, okey? Lepas saya kira, mesti akan hasilkan sama dengan sifar. Okey, so sekarang mari kita tengok. Sama dengan sifar ke tidak? Okey, so X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Sama dengan 3 kuasa 2 tolak 5 buka kurungan 3 tutup kurungan tambah 6. Sama dengan 9 tolak 15 tambah 6. Sama dengan sifar. Okey. So, sama dengan yang ini. Memang sifar lah. Jadi, ini bermaksud nombor 3. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok 2 pula. So, X sama dengan 2 ni. Kalau 2 kuasa 2 tolak 5 buka kurungan 2 tutup kurungan tambah 6 sama dengan 4 tolak 10 tambah 6 sama dengan sifar. Juga sama dengan sifar. Maka X sama dengan 2 pun merupakan punca kepada soalan persamaan kuadratik ini. Okey, sekarang kita pergi tengok soalan B. Soalan B ialah 2X kuasa 2 tolak X tolak 1 sama dengan sifar. Okey, sama juga kalau X sama dengan 1 ialah punca, maka sekiranya saya masukkan 1 ke dalam sini dan sini, lepas buat pengiraan, saya akan dapat sama dengan sifar, iaitu sama dengan apa-apa yang berada di sebelah kanan simbol sama dengan lah. Okey. Jadi, sekarang mari kita tengok. 2, 1 kuasa 2 tolak dengan 1 tolak 1 sama dengan 2 tolak 1 tolak 1 sama dengan sifar. Okey, jadi ini ya. Sekarang kalau X sama dengan 1/2, tengok akal. 2 buka kurungan 1/2 tutup kurungan kuasa 2 tolak 1/2 tolak 1 akan sama dengan 1/2 tolak 1/2 tolak 1. Okey, mungkin kamu akan tanya, kenapa ini, bagaimana kira ini jadi 1/2? Kalau kamu ada masalah untuk pengiraan macam ni, jangan lupa untuk menggunakan kalkulator. So, sekarang mari kita tengoklah. 1/2 kuasa 2 akan sama dengan 1/2 darab 1/2, iaitu sama dengan 1/4. Jadi, kalau 2 darab dengan 1/4, maka akan jadi 2 bahagi 2, 1, 4 bahagi 2, jadilah 1/2. Okey. So, inilah bagaimana datangnya 1/2 ni ya. So, 1/2 tolak dengan 1/2, tolak lagi 1, maka ini ialah sifar. Sifar tolak 1 jadilah negatif 1. So, X sama dengan 1/2 bukan punca kepada persamaan kuadratik 2X kuasa 2 tolak X tolak 1. Okay, seterusnya kita tengok soalan C. 3X kuasa 2 tolak 5X tolak 2 sama dengan sifar.
Oke, so X sama dengan negatif 1/3. Mari kita coba. 3. Negatif 1/3 kuasa 2. Tolak 5. Negatif 1/3. Tolak 2. So, akan sama dengan 3. 1/9 tolak. Ini jadi negatif 5. Darab dengan negatif 1/3 akan jadi positif. Positif 5/3 tolak 2. So, 1,3,3,3,3,9 menjadi 1/3 tambah 5/3 tolak 2. Jadi, 1/3 tambah dengan 5/3 akan jadi 6/3. So, 6/3 tolak 2. Oke, 6/3 diringkaskan akan menjadi 2. So, 2 tolak 2 samalah dengan 0. Maka, jawapannya ini ialah ya. X sama dengan negatif 1/3 merupakan punca kepada soalan itu. Oke, sekarang kita tengok jawapan yang seterusnya, negatif 2 pula. Jadi 3 buka kurungan negatif 2 tutup kurungan tolak 5 negatif 2 tolak 2. So, ini akan jadi, yang ini akan jadi positif 4. So, 3 darab positif 4 jadilah 12. Negatif 5 darab negatif 2 jadi positif 10. Tolak dengan 2. Ini akan sama dengan 20. Maka ini bukan. Seterusnya kita tengok soalan D pula. Di 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 sama dengan 6. Oke, kali ini sebelah kanannya sama dengan 6. Kita ada dua cara untuk buat. Yang pertama, kita boleh pindahkan 6 ini ke sebelah kiri dulu. Lepas tu, jadinya 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 sama dengan 0. Ataupun kita juga boleh kira terus. Oke. Dan tengok dapat sama dengan 6 tak? Oke ya. So, mari kita tengok. Kalau X sama dengan 2. Oke, 3, 2, tambah 4, 2, tambah 2. So, menjadi yang ini, oke, 12. Tambah dengan yang ini, 4 darab 2, 8. Tambah dengan 2, samalah dengan 22. Tak sama dengan 6. Maka ini bukan punca. Seterusnya, kita tengok pula. Kalau X sama dengan 2/3, oke. So, 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Tukarkan X tu dengan 2/3. Lepas tu, menjadilah 3, 4/9 tambah 8/3 tambah 2. Lepas tu, jadi 1,3,3,3,9 4/3 tambah 8/3 tambah 2. Oke, so 4/3 tambah 8/3 jadi 12/3 tambah 2. Lepas tu 12 bahagi 3. Oke, ini akan jadi 4. Maka jawapannya 6. Oke, so sama dengan 6. Maka ya, X sama dengan 2/3 ialah puncanya. Oke, itulah jawapan soalan 2. Oke, sekarang soalan 3. Soalan 3 ni, bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Jadi, kalau kita tengokkan persamaan kuadratik ini, dengan soalan 2 ni, lain kan? Oke, persamaan kuadratik yang diberikan di soalan 3 ni ialah persamaan yang sudah difaktorkan. Kalau kamu masih ingatlah apa yang kamu belajar di tingkatan 2 dahulu. Oke, penfaktoran.
Ini kita boleh faktorkan persamaan kuadratik ke dalam bentuk yang ini. So, mari kita tengok bagaimana kita tukarkan bentuk di soalan 3 ni ke bentuk di soalan 2. Okay, dia macam ni kan. X tolak 1, X tambah 4. Jadi, ini akan darab dengan ini, menghasilkan X kuasa 2. Lepas tu, dia akan didarab dengan sebutan kedua pula menjadi tambah 4X. Lepas tu, negatif 1 ni akan darab dengan X yang pertama di kurungan yang kedua. Menjadi negatif X. Lepas tu, dia akan juga didarab dengan positif 4 di kurungan kedua ni. Menjadi negatif 4. Lepas tu, ini ialah sebutan serupa, maka boleh diselesaikan menjadi X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. So, ini ialah kembangan. Okay? Ini juga di tingkatan 2 lah. Sebelum kamu belajar pemfaktoran. Ini kembangkan. Okay. Selepas tu, kamu boleh fikirkan juga bagaimana saya nak dapatkan ini pergi ke ini, terbalik punya. Okay, so 3A ya. Jadi soalan kalau diberi dalam bentuk ini memang senang untuk buat lah berbanding dengan yang di soalan 2 ni. Sebab, kenapa? Macam inilah sebabnya. Okay, tengok . So, soalan A tu. X tolak 1, X tambah 4 sama dengan sifar. Lepas tu ada 3 pilihan. X sama dengan negatif 4, X sama dengan 2, X sama dengan 1 kan. So, tentukan mana satu ini adalah punca ataupun bukan punca. So, kalau kamu tengok di sini dan kamu fikir-fikirkan apa-apa saja yang didarab dengan sifar akan sama dengan sifar kan. Maka, di sini kamu hanya perlu fikirkan. Di antara 3 nombor X di sini, mana satu bila saya masukkan ke dalam persamaan itu akan menghasilkan sifar ataupun semua tidak akan menghasilkan sifar. Tak perlu kira banyak pun. Okay, contohnya, negatif 4. Kalau saya masukkan negatif 4 ke dalam sini, negatif 4 tambah 4 akan sama dengan sifar. Maka, ini X sama negatif 4 ini ialah punca kepada soalan inilah. Lepas itu, nombor 1 ini, bila saya masukkan ke X yang di depan ini, akan jadi 1 tolak 1, akan jadi sifar. Maka, 1 ini juga merupakan punca kepada soalan ini. Kalau untuk nombor 2 tu, memang bukanlah. Sebab, tidak akan menghasilkan sifar di dalam mana-mana kurungan itu. So, sebab kurungan tu bermaksud darab kan. Kurungan ni bermaksud kurungan yang pertama darab dengan kurungan kedua. So, salah satu ni mesti sifar lah. Ataupun kedua-dua sifar pun boleh. Tapi tak ada dalam sini. Tak ada keadaan kedua-dua pun sifar. So, kalau kita masukkan 2 ni, 2 tolak 1. 2 tambah 4. Akan jadi 6. So, 2 ni bukan punca lah. X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4 ialah puncanya. Okay, sekarang kita tengok B. 2X tolak 3, lepas tu X tolak 5, ada 3 pilihan jawapannya, iaitu X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3, dan X sama dengan 5. Sekarang ini, mana satu saya letakkan ke dalam persamaan tu akan hasilkan sifar? So, 5 tolak 5, sifar. 3 tolak 3, sifar. Negatif 3 tolak 3 tak jadi sifar. So, jawapannya ini dan ini. Boleh faham tak? Tengok . Kalau saya letak di sini, 2
negatif 3 tolak 3. Lepas tu, negatif 3 tolak 5. Itu akan saya gantikan X dengan negatif 3. Ini akan jadi, 2, negatif 6, negatif 8, jadi 96. Tetapi untuk dua yang lain tu, X sama dengan 3 dan 5 tu, 3 tolak 3, ini sudah jadi sifar. Lepas tu, belakang tu, 3 tolak 5 tu tak kisahlah, memang pun sama dengan sifar. Lepas tu kalau saya letakkan 5 tolak 5 ni, pun sudah sifar. So, depan tu ialah 5 tolak 3 tu pun tak kisahlah sebab sudah sifar. Sekarang kita tengok soalan C. 3, 2 tambah X, lepas tu X tolak 4. 4 pilihan. 3 pilihan. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. X sama dengan 4. So, kita masukkan ini ke sana. Sudah hasilkan sifar. Masukkan negatif 2 ke sini. 2 tambah dengan negatif 2 akan sama dengan sifar. Maka ini dengan ini merupakan jawapan soalan C. Untuk X sama dengan 2 tu, memang tidaklah sebab 2 tambah 2, lepas tu 2 tolak 4. Akan sama dengan 3, 4, lepas tu negatif 2, sama dengan negatif 24. So, itulah jawapan ketiga. Sekarang, soalan 4. Bagi graf fungsi kuadratik di sebelah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca bagi persamaan kuadratik f(x) sama dengan sifar. So, di sini kalau nak carikan punca, senang aja, iaitu punca ialah di mana graf itu memotong faksi X. So, di sini dan sini lah. Dua tempatnya. Iaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 5. Maka ini dan inilah jawapannya. 15 ini ialah pintasan Y. Dan yang ini pula ialah faksi simetri. Dan koordinat ini ialah titik maksimum. So dengan itu habislah perbincangan kita untuk praktis kendiri 1.1i. Jadi diharapkan anda boleh faham penjelasan saya. Dan selamat berjumpa lagi di video yang seterusnya, yaitu saya akan bincangkan ini.